Okey, baik. So kita mulakan ulang kaji daripada bab yang ini, iaitu bab 8 Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Baik. So korang tengok betul-betul bahawa bab ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama pengasasannya dan yang kedua hubungannya. Nampak tak? Ada dua, pengasasan dan hubungan. Okey. Take note dalam kepala bahawa bab ini cerita pasal siapa yang asaskan dan bagaimana diasaskan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dan kemudian subtopik yang kedua iaitu hubungannya dengan negeri-negeri lain. Hubungan apa cikgu? Iaitu hubungan-hubungan seperti hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan. Jadi itu yang kita kena faham. Macam ni. So sekarang barulah kita pergi kepada huraiannya. Contoh Kerajaan Kedah. Ingat antara poin penting tentang Kerajaan Kedah seperti kerajaan terawal. Kerajaan terawal iaitu Kerajaan Kedah, dan Kerajaan Kedah ini kita tahu sumbernya daripada dua buku, At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah dan Hikayat Merum Mahawangsa. Cikgu punya tulisan pun dah bergegar-gegar tadi. Baik. So kalau kita lihat siapa yang mengasaskannya, nama-nama tu penting. Maharaja Debaraja, kemudian Tun Dermadewa dan juga Tun Perkasa inilah yang telah berjumpa menghadap Maharaja Debaraja untuk melantik beliau menjadi Raja Kedah. Dan Raja Kedah pula diiktiraf. Diiktiraf kerana apa? Kerana ada membawa alat kebesaran. So iaitu nobat. Begitu. Dan baginda mendirikan pusat kerajaan di mana? Di Sungai Mas. So ini poin-poin penting tentang Kerajaan Kedah. So Debaraja, kemudian juga Tun Dermadewa dan Tun Perkasa telah meminta melantik Debaraja ini untuk menjadi sultan, dan kemudian ada pengiktirafan iaitu ada alat kebesaran seperti nobat, dan juga Maharaja Debaraja telah mendirikan pusat kerajaan di Sungai Mas. Begitu. Dan kemudian ada beberapa poin yang lain seperti Tunku Ahmad yang membuka kota Si Putih. Begitu. Dan juga kalau kita lihat antara yang lain iaitu Sultan Muhammad Jiwa. Ini yang penting. Kerana dia telah masyhur dan dia telah mengasaskan Alostar. Mengasaskan Alostar. Begitu. Kalau korang ada buku ni, kalau korang ada kertas ni dan korang pun dah print out, korang boleh conteng nota ni seperti mana yang cikgu conteng ni. Korang boleh conteng seperti mana yang cikgu conteng ni. Begitu. Supaya kamu dapat kaitkan sekali imbas, begini. Tunku Ahmad, Kota Si Putih, Sultan Muhammad Jiwa mengasaskan Alostar. Dan kita tahu bahawa Kedah muncul sebagai pusat perdagangan kerana apa? Kerana kedudukan Kuala Sungai Merbuk ni yang menghala ke Selat Melaka, dan juga ada Gunung Jerai yang menjadi pusat ataupun puncak tertinggi. Begitu. Jadi so di sini kalau kita lihat dah kita tahu tentang Kerajaan Kedah di sini, maka kita kalau tengok soalan bawah ni kan, soalan ni cikgu macam mana? Nak jawab ke? Boleh je. Terus jawab. Contoh, apakah kerajaan alam Melayu yang terawal? Kamu nak tulis apa? Kedah saja. Jangan biasakan diri menulis macam tu. Tulis dengan ayat yang penuh. Iaitu, biasakan diri. Kerajaan alam Melayu yang terawal. Terus salin macam tu. Ialah Kerajaan Kedah. Titik. So kerajaan alam Melayu yang terawal ialah Kerajaan Kedah. Di mana? Di sinilah. Dalam buku teks ataupun dalam
dalam nota ini. Ingat soalan-soalan ini bukan Funan ke cikgu, itu alam Melayu dari seluruh alam Melayu. Kalau soalan ini, okey, soalan ini adalah berasaskan kepada nota ini. So soalan ini jawapannya ada di nota itu. Ini merujuk kepada kerajaan alam Melayu yang ada di tanah Melayu. Yang ada di tanah Melayu. Kalau soalan itu, kalau soalan kerajaan alam Melayu yang terawal, okey, di Nusantara atau di Asia Tenggara, kerajaan alam Melayu yang terawal di Asia Tenggara ialah Funan. Dan itu soalan daripada bab 1. Ini bab 8. So dia ada perbezaan dari situ. Okey. Itu cara. Okey. Bila ada soalan, okey, tak apa, terus jawab. Baik. Kita terus pergi kepada Kelantan pula. Kelantan. Okey. Kalau kita lihat latar belakang dia, antara poin-poin penting latar belakang dia. Okey, Kelantan iaitu dia berasal daripada negara Patani Besar. Kemudian dia terpecah kepada 2 iaitu Kelantan Barat dan juga Kelantan Timur. Kamu buat dipecahkan dia begitu. Yang berpusat di Kota Kubang Labu dan Kota Pangkalan Datu. Dan siapakah yang telah menggabungkannya iaitu Long Yunus. Long Yunus telah menyatukan kedua-dua wilayah ini. Menyatukan kedua-dua wilayah ini. Okey, kemudian baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. So, kamu boleh okey, begitu je. Okey, satukan wilayah, mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu. Kemudian baginda mengarahkan pembinaan Masjid Kampung Laut yang melambangkan pentadbiran Islam. Begitu. Long Yunus. Nampak tak? Kita dah buat dia punya mapping dia. Kita dah buat mind map dia kat situ. Daripada situ, okey, seterusnya Sultan Muhammad kedua. Sultan Muhammad kedua, dia termasyhur kerana apa? Dialah yang jadikan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan. Dan juga kemudian yang kedua, membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran kerajaan Kelantan, serta beliau jugalah yang menguatkuasakan undang-undang syarak, iaitu undang-undang agama Islam. So begitu kita pecahkan dia. Jadikan dia seolah-olah mind map. Jadi ini memudahkan kita untuk melihat kata kunci yang ada. Kata kunci yang ada. Itu penting. Okey. So, untuk menjawab soalan ni, boleh ke kita nak jawab soalan cikgu? Boleh? Okey. Contohnya, apakah tujuan pembinaan Masjid Kampung Laut? So, kita dah dapat kat sini. Tujuan pembinaan masjid ini untuk melambangkan pentadbiran Islam di Kelantan. So, itu jawapan dia. Maka, kita boleh terus je. Okey, untuk membina ayat jawapan. Iaitu, tujuan pembinaan Masjid Kampung Laut, Kampung Laut, adalah melambangkan pentadbiran, pentadbiran Islam di Kelantan. Titik. Itu je lah. Biasanya soalan-soalan macam ni adalah soalan-soalan daripada soalan struktur. Begitu. Jap. Sebelum cikgu teruskan, nak tanya, laju sangat ke cikgu ajar? Okey. Laju sangat ke? Tak, boleh. Korang boleh follow takut laju lah. Boleh. Boleh okey, risau cikgu. Takut korang nanti rasa macam laju sangat lah pula. Alright. Kalau tak laju tak apa. Okey. Boleh okey, kalau laju bagi tahu. Sebab kenapa? Cikgu nak korang terus fokus. Jangan korang ni benda ni kalau korang abai sikit mesti korang akan rasa apa benda tadi fokus. Fokus Baik. So,
Soalan seterusnya, apakah sumbangan Sultan Muhammad yang kedua? Sumbangan Sultan Muhammad yang kedua. Kalau kita lihat Sultan Muhammad kedua, ada 3 sumbangan beliau. Okey, menjadikan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan, membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam dan menguatkuasakan undang-undang syarak. Okey, baik. Bila ada 3 poin ni, boleh bagi 3-3? Boleh. Tetapi, ada tapinya. Tetapi jangan bina ayat jawapan dengan satu ayat saja. Okey, ingat selalu pelajar dia akan buat apa? Contoh selalu pelajar dia buat macam ni. Korang tengok iaitu okey, dia buat macam ni. Sumbangan Sultan Muhammad kedua adalah menjadikan Kota Baru Kota Baru sebagai pusat pusat pemerintahan dan selalunya belajar buat macam ni tau. Sumbangan Sultan Muhammad II adalah menjadikan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan, membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam, ataupun kadang-kadang dan menguatkuasakan undang-undang syarak. Baik. Dengar sini. Bila ada 3 poin kat sini, 3 jawapan yang kamu nak masukkan, jangan bina dalam satu ayat. Jangan guna koma. Baik. Kamu tahu tak asas koma tu? Koma tu sebenarnya untuk contoh, bukan untuk fakta. Macam mana tu cikgu? Contoh macam ni. Okey. Bandar besar di Malaysia adalah Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban, dan Johor Bahru. Baik, penggunaan koma yang ini betul. Sebab bandar-bandar ini, nama-nama bandar itu contoh. Ini betul, tak ada masalah. Tapi, kalau kamu gunakan untuk fakta sebagai pusat pemerintahan, membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam, no. Itu salah. Sebab ini fakta. Okey. Bukan tu pun fakta. Yang ini contoh. Okey. Iaitu contoh bandar besar. Nampak tak? Yang itu contoh bandar besar di Malaysia. Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban. Itu contoh bandar besar. Yang atas tu ialah ayat fakta. Pusat pemerintahan, membina Istana Balai Besar. Itu fakta. So, fakta jangan guna koma. Jangan. Dia tak cantik. Jadi, bagaimana cara nak buat yang betul, cikgu? Iaitu, sumbangan Sultan Muhammad kedua adalah menjadikan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam. Titik. Jangan kedekut titik. Kadang-kadang korang ni takut sangat nak kedekut titik tu. Kedekut sangat titik tu. Entah kenapa, entah. Jadi, korang berhenti je titik. Kemudian yang ketiga, macam mana cikgu? Buat ayat baru. Buat ayat baru. Iaitu, mungkin kamu boleh buat tambahan pula. Tambahan pula. Nampak? Penanda wacana. Tambahan pula, baginda juga menguatkuasakan undang-undang syarak. Nampak tak? So, maksimum dalam satu ayat, kamu masukkan 2 fakta sahaja. Jangan combine sampai 3. No. 2 sahaja. Faham? So, ini cara ni. Faham tak semua? Ihdina, Anci, faham
Okey. Baik. Okey. So, amalkan cara begini. Jangan combine semua fakta dalam satu ayat. Okey. So, itu cara dia. Baik. So, itu bagi soalan yang kedua. Dapat tak? Dapat tak jawapan ni? Dah salin kan? Dah salin, kita nak teruskan lagi. Oh, ya ke Idina? Okey, it's okay. Baik, baik. Cikgu faham, cikgu faham. So, tak apa. Teruskan. Baik. Kita pergi kepada Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, kita lihat di sini. Asal usul Negeri Sembilan, okey, kita tahu sebab ada 9 buah negeri. Kita bulat macam tu. Okey, dan kemudian pada mulanya adalah naungan Kesultanan Johor Riau. Okey. Kemudian adanya masyarakat Minangkabau. Okey, yang mana masyarakat inilah yang telah mereka ini iaitu 4 penghulu luar ataupun 4 penghulu, okey, ketua-ketua daerah yang menjemput anak Raja Minangkabau. So, mereka telah bersetuju untuk Raja Minangkabau bersetuju untuk memutuskan Raja Melewar. So, Raja Melewarlah yang mengasaskan Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, dan beliau menggunakan gelaran Yang Tuan Seri Menanti. Okey. Dan juga mendapat pengiktirafan daripada pemerintah Kesultanan Johor Riau. So, pengiktirafan. So, underlinekan begitu. Pengiktirafan. Nampak tak? Okey. Kemudian, pelantikan daripada pemerintah dari Minangkabau berakhir dengan kemangkatan Yang Tuan Lenggang, maka bermula Yang Tuan Raden. Maka bermulalah sistem penggantian waris pemerintah. Maknanya tidak lagi menjemput wakil daripada Minangkabau, tetapi digantikan dengan waris keturunannya. Jadi sampailah sekarang. So, antara pemerintah termasyhur iaitu Yang Tuan Antah. Apa yang masyhurnya? Kerana beliau berusaha untuk menjamin keamanan negeri dan juga memperluas hubungan perdagangan. Sebab Yang Tuan Antah ni sebenarnya adalah seorang raja dan juga seorang pahlawan. Seorang raja dan juga seorang pahlawan, ya. Baik. So, kalau kita lihat di sini, siapakah pengasas Kerajaan Negeri Sembilan? Okey, soalannya, siapakah pengasas Kerajaan Negeri Sembilan? Kita boleh terus jawab. Iaitu pengasas Kerajaan Negeri Sembilan ialah Raja Melewar. Yes, betul. Macam tu. Pendek je. Biasa soalan macam ni biasanya dia membawa kepada satu markah sajalah. Ya, satu markah saja. Baik. Dan Kerajaan Perlis. Kita lihat Kerajaan Perlis ni, ya. Okey, Kerajaan Perlis telah dibagi-bagikan. Kalau dalam buku teks kamu tengok dia susun cerita kan, Sultan Muhyiddin lah, kemudian Sultan Diauddin lah, apa semua kan. Jadi menjadikan kamu pening tentang Kerajaan Perlis. So, ini telah dikotakkan, telah dijadualkan. Okey. So, kita tahu bahawa Kerajaan Perlis sebenarnya adalah daripada sebahagian daripada wilayah Kedah dulu. Okey. Dan bermulalah dengan Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Mukarram Shah, Sultan Mukarram Shah kedua, ini semua mereka menjadikan Perlis. Yang ini semua telah menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan. Kemudian Sultan Muhyiddin pula membina Kota Sena. Dan juga Sultan Diauddin Mukarram Shah I telah mengasaskan dan membangunkan Kota Kayang. Dan Kota Kayang 2. Tapi ini adalah maklumat-maklumat secara terperinci. Tetapi tidak ada kaitan sebenarnya dengan pengasasan Perlis sebenarnya, tahu. Sebenarnya yang betul-betul pengasasan Perlis ini, apabila kita lihat semasa Kedah diletakkan di bawah pengaruh. So mungkin ada yang tanya, cikgu, nama-nama semua ni kena ingat ke? Tak perlu. Tak perlu. Tapi kamu kena faham bahawa
Okey, Perlis ni sebenarnya dia pernah menjadi pusat pemerintahan bagi kerajaan Kedah untuk sultan-sultan sebelum ni, sultan-sultan Kedah sebelum ini. Ini sebab dia nak bagi kamu faham. Oh, Perlis ni dulu di bawah Kedah. Dan banyak sultan-sultan Kedah menjadikan Perlis sebagai pusat pentadbiran. Itu je sebenarnya nak bagi faham. Kemudian, semasa Kedah diletakkan di bawah pengaruh Siap inilah wilayah Kedah terbagi kepada 4 pentadbiran dan Perlis pada waktu inilah diperintah oleh Said Hussein Jamalul Lail. Dan selepas itu Siam telah mengiktiraf Said Hussein Jamalul Lail dan menggunakan gelaran Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Okey, baik. Mungkin ada juga yang bertanya, cikgu, nama ni nak kena ingat ke cikgu? Pia Pelit Wicit, Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Kamu tak perlu ingat pun. Tapi kalau dalam soalan objektif, kalau nama yang pelik ni dalam banyak-banyak negeri tadi, nama yang pelik ni datang daripada mana? Daripada Perlis. Itu je kamu faham. Yang negeri-negeri lain tak ada pun gelaran pelik-pelik. Perlis je yang ada. Itu yang kamu kena faham. Nampak tak? Cara mengingat adalah kita membezakan fakta. Kerajaan Sultan Kedah tak ada pun gelaran ni. Sultan Kelantan tak ada pun gelaran ni. Kemudian Negeri Sembilan tak ada pun gelaran ni. Hanya Perlis. So itu kita bezakan. Dengan pembezaan tu kita akan ingat. Okey. Baik, berbeza kan? Macam kalau kita tengok dalam kelas kita ni, kita ada 39 orang. Macam mana kita nak bezakan setiap seorang itu? Tak susah pun. Kita tengok dalam banyak-banyak ni, tak berapa ramai pun yang letak gambar profil. Dan hanya seorang je yang mungkin letak gambar profil, orang yang sebenar. Iaitu Pravin. So, dia letak gambar macam tu. Tu orang tu, dia je lah. Kan? Bukan? Ya. Oh, bukan jadi, kan? Nampak tak kita punya perbezaan? So, bila kita tengok, kalau Pravin tak letak nama pun, tengok gambar pun kita tahu. Ini Pravin. Okay. Ini Pravin. Jadi, membezakan. Jadi, kalau kita dapat bezakan, kita ingat. Senang nak ingat. Membezakan. Saya bukan botak cikgu. Siapa cakap kau botak? Tak. Cikgu tak cakap pun kau botak. Cikgu cakap kamu guna gambar profil yang gambar orang macam tu. Itu je. Okey. Baik. So, baik. Faham Baik. Kemudian, Arau dijadikan pusat pentadbiran. Okey, Said Hussein Jamalul Lail. Dan, inilah sultan yang terus memerintah, negeri Perlis. Dan negeri Perlis dan juga negeri-negeri seperti Kedah, Kelantan, mereka menghantar bunga emas. Fahami bunga emas, iaitu bunga emas dihantar ke Bangkok setiap 3 tahun. Sebagai tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Harus diingat. Kadang-kadang kita tengok, nampak gambar. Gambar je ni sebagai tambahan. Soalan pernah dan selalu keluar daripada nota tambahan. Kena ingat. Selalu keluar. Baik. Soalan nombor 1, siapakah yang menjadikan Perlis sebagai sebuah negeri berdaulat? Iaitu, kita boleh jawab, iaitu Said Hussein Jamalul Lail. Telah menjadikan Perlis sebagai sebuah negeri berdaulat. Gitu. Nampak tak? Sebagai sebuah negeri berdaulat. Jadi ini cara bagaimana untuk kamu refresh. Macam ni. Senang nak ingat. Senang nak ingat. Baik. Kemudian pergi kepada dapat dapat Okey. Hubungan kerajaan. Hubungan ni macam banyak je cikgu. Jangan risau. Kebanyakan hubungan-hubungan ini, dia punya fakta-fakta itu adalah dalam bentuk huraian sahaja.
dalam bentuk huraian sahaja. So kita tengok di sini. Ingat, antara poin penting dalam hubungan ini iaitu hubungan kerajaan-kerajaan terjalin dalam bentuk diplomatik dan juga perdagangan. Ini korang kena ingat. Kena kaitkan. Okey. Dan setiap kerajaan menjalinkan hubungan luar untuk apa? Untuk apa kerajaan menjalinkan hubungan luar? Okey, untuk memperkukuh kedaulatan. Bagaimana mereka buat? Iaitu mereka menghantar utusan. Utusan dihantar oleh pemerintah ke negeri maju yang lain untuk mendapatkan pengiktirafan. Okay, kedaulatan kerajaan. So, apabila kestabilan wujud dalam negeri, pemerintah berusaha menjalinkan hubungan luar untuk kemakmuran negeri. Dan kemudian, nampak tak? Menjalinkan hubungan luar untuk apa? Untuk kemakmuran negeri. Mula-mula untuk memperkukuh kedaulatan. Kemudian untuk mendapat pengiktirafan. Kemudian untuk kemakmuran negeri. Maknanya apa? Untuk mula-mula, untuk hubungan yang baik. Yang kedua, untuk saling iktiraf. Aku recognize engkau sebagai kerajaan negeri berdaulat, engkau pun recognize aku sebagai kerajaan yang berdaulat. Dan kemudian, jalinkan hubungan luar dengan cara apa? Untuk apa? Untuk kemakmuran negeri. Apa itu kemakmuran? Banyak kali cikgu cakap. Apa itu kemakmuran? Apa itu kemakmuran? Ya, betul. Bermakna untuk, kemakmuran ialah kekayaan. Mewah, yes. Bermakna, kalau menjalin hubungan luar untuk kekayaan, maknanya untuk apa? Dengan cara apa? Apakah caranya? Caranya iaitu dengan melalui perdagangan. Nampak tak? Maknanya menjalinkan hubungan luar untuk kemakmuran, untuk kekayaan. Macam mana caranya? Sudah tentulah perdagangan. Okay. Jadi itulah cara. Baik. Asas hubungan. Okay. Asas hubungan ni maksudnya apa tahu? Kenapa hubungan tu terbentuk? Contohlah, contoh macam katakanlah macam kita ambil contoh hubungan cikgu dengan Lily ataupun hubungan cikgu dengan Amna Zahra ataupun hubungan cikgu dengan Adam Emir Haris. Apakah asas hubungannya? Yang pertama iaitu keserumpunan. Cikgu Adam Emir Haris, Lily dan juga Amna Zahra ni sama-sama serumpun. Iaitu sama-sama alam Melayu. Itu. Kemudian juga asasnya kenapa boleh buat hubungan dengan ketiga-tiga orang ni? Kerana ada dari sudut geografi. Iaitu sama-sama di Malaysia. Kita semua rakyat Malaysia. Nampak tu? Jadi kita kata, bolehlah kita buat hubungan dengan dia. Dan yang ketiga, sama-sama agama. Jadi agama Islam. So, boleh buat hubungan. Jadi itu asas hubungan. Kenapa hubungan itu boleh diwujudkan? Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat sama juga macam kerajaan. Faham okey. Asas hubungan kerana serumpun. Mereka semua ni ada persamaan bahasa, budaya, so serumpun. Okey, ada persamaan dari segi bahasa, budaya. Jadi senang. Senang untuk saling memahami. So keserumpunan. Yang kedua kerana geografi. Sebab mereka ni negeri-negeri yang saling berjiran. Berjiran kan. Kemudian berkongsi sungai sebagai alat perhubungan. Begitu. Okey. Dan juga satu lagi asas hubungan iaitu persamaan dari sudut agama. Di mana negeri-negeri Melayu ini menerima Islam. Okey. Dan menerima Islam sebagai agama. Jadi sebab itu mereka berkongsi institusi pendidikan dan sebagainya. So ini asas hubungan. Ya. So kalau soalan macam bawah ni kan, nyatakan 3 asas hubungan antara kerajaan. Kalau soalan tu dia bagi A, B, C, terus sahaja tulis jawapan. Iaitu jawapannya apa? Tak perlu buat ayat. Maknanya terus tulis dalam
keserumpunan. Begitu. Kemudian yang kedua iaitu geografi. Dan juga satu lagi iaitu agama. Perlu buat ayat ke cikgu? Tak perlu. Sebab dia dah mention kan A, B, C kat situ. Okay. Dan apakah tujuan hubungan? Tujuan hubungan tadi iaitu apa? Yang pertama, okay, untuk mengukuhkan kedaulatan. Okay. So, contohnya, okay, memperkukuh kedaulatan. Okay. Kemudian yang kedua, mendapat pengiktirafan. Okay. Dan yang ketiga, untuk kemakmuran negara. Ya, betul. Kemakmuran. Okay. Kemakmuran negeri. Ya. Jadi di situ kamu boleh membina ayat. Membina ayat. So daripada sini kalau cikgu nak bina ayat, okay, iaitu okay, tujuan hubungan. Okay, hubungan kerajaan. Okay, kerajaan Melayu adalah untuk memperkukuh kedaulatan dan mendapat pengiktirafan daripada kerajaan lain. Tambahkan. Macam cikgu cakap kan, kalau ada 3 poin jangan gabung 3-3. Okey. Kena 2 sahaja. Kemudian satu lagi buat tambahan. Tambahan pula hubungan ini dapat memberi kemakmuran. Kemakmuran negeri. Negeri tersebut. Titik. Jadi ini cara bagaimana untuk kamu membina ayat dengan, kalau macam ni sebenarnya berapa markah? 3 markah. Ya, 3 markah. Sebab satu, memperkukuh kedaulatan, kedua, mendapat pengiktirafan, dan yang ketiga, memberi kemakmuran negeri tersebut. Ya. So ini cara bagaimana untuk kamu membina ayat jawapan. Okay. So dapat Okay. Dapat. Okay. Kita akan teruskan dengan hubungan diplomatik. Okay, dapat Oh, tengah salin. Tengah salin. Salin. Sian kau tengah salin ya. Dah siap bagi tahu. Dah siap bagi tahu ya. Dan, okey, baik, bagus. Yang lain dah Belum lagi? Sila. Okey. Jenis hubungan. Okey, hubungan diplomatik. Okey.
Kita lihat hubungan diplomatik di sini. Okey, iaitu kalau kita lihat okey, hubungan diplomatik. Okey, iaitu hubungan diplomatik antara negeri-negeri dengan negeri lain. Okey, diwujudkan menerusi apa? Okey, hubungan diplomatik diwujudkan dengan pengiktirafan kerajaan Melayu lain. Okey. Kemudian bantuan pertahanan dan juga perkahwinan diraja. So, itu cara hubungan diplomatik. Apa itu hubungan diplomatik? Hubungan antara kerajaan dengan kerajaan. Okey. Bagaimana hubungan diplomatik ni? Kalau korang tak tahu, kalau korang macam tak jelas, korang tulis kat bawah. Okey, hubungan diplomatik tu apa? Iaitu hubungan kerajaan dengan kerajaan lain. Itu cara dia. Supaya kamu dapat gambarkan, oh, kerajaan dengan kerajaan lain. Okey. Baik. Begitu. Baik. Bagaimana hubungan ini dilakukan dengan yang pertama sekali, iaitu pengiktirafan. Okey. Contohnya seperti Sultan Mahmud Shah mengiktiraf kerajaan Kedah. Nampak? So pengiktirafan contohnya Sultan Mahmud Shah mengiktiraf kerajaan Kedah. Begitu juga satu lagi iaitu Sultan Terengganu telah mengiktiraf kerajaan Kelantan yang diasaskan oleh Long Yunus. Okey, mengiktiraf kerajaan Kelantan. Gitu. Gitu, nampak tak? So, kita boleh kaitkan hubungan-hubungan itu. Seterusnya, pertahanan, cara jalinan hubungan diplomatik iaitu dengan pertahanan. Iaitu dengan memberikan bantuan. Contohnya, Long Yunus mendapat bantuan ketenteraan daripada Terengganu dan juga daripada kerajaan Reman dalam usaha dia untuk menyatukan Kelantan. Daripada Terengganu dan Reman untuk menggabungkan dan menyatukan Kelantan. Begitu juga Long Ghaffar daripada kerajaan Reman dilantik sebagai Perdana Menteri Kelantan. Long Ghaffar sebagai Perdana Menteri Kelantan. Long Ghaffar daripada kerajaan Reman. Jadi itulah contoh jalinan hubungan diplomatik dari sudut pertahanan. Dan yang ketiga iaitu perkahwinan. Iaitu perkahwinan apa? Perkahwinan diraja. Nampak tak? Perkahwinan diraja. Contohnya Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud lagi. Kahwin dengan Onang Kening iaitu puteri Kelantan. Begitu juga dengan kita ambil contoh kedua, Tengku Muhammad. Putera Sultan Terengganu berkahwin dengan Cik Kuwan iaitu puteri Long Yunus. Dan juga satu lagi Raja Perlis lah. Kita ambil dua contoh cukup. Dua contoh cukup. Sultan Mahmud Shah dengan Onang Kening dan juga Tengku Muhammad berkahwin dengan Cik Kuwan. Jadi, tak payah ingat semua kan? Tak perlu. Ambil dua contoh lah. Paling sikit pun ambil dua contoh. Jadi, tak payah ingat semua. Ya, betul. Jadi, inilah tiga cara jalinan hubungan diplomatik. Pengiktirafan, pertahanan dan juga perkahwinan. Dan kemudian, cikgu, apa maksud merangkap? Merangkap. Merangkap panglima perang ni kan? Baik. Sebenarnya maksud merangkap itu adalah kita kata sebagai berjawatan juga. Dia macam ni. Long Ghaffar dari kerajaan Reman dilantik sebagai Perdana Menteri Kelantan merangkap panglima perang. Maknanya apa? Long Ghaffar menjadi Perdana Menteri Kelantan yang juga panglima perang. Itu merangkap. Maknanya merangkumi sekali jawatan panglima perang. Itu maksud merangkap.
contoh macam cikgu kan. Okey, Cikgu Rafi sebagai cikgu, okey, mata pelajaran sejarah merangkap guru, okey, geografi dan guru ekonomi. Maknanya merangkap tu maknanya juga sekali. Okey, itu ayat yang paling mudah korang nak faham lah. Cikgu Rafi adalah sebagai guru sejarah merangkap guru geografi dan guru ekonomi. Macam tu. Merangkap. Maknanya juga sekali. Boleh faham Asasi bagus soalan tu. Bagus. Korang lain yang kalau korang tak faham mana-mana perkataan, korang tanya. Korang tanya. Jadi supaya korang lebih faham. Jangan malu, jangan segan. Ya, jangan malu, jangan segan. Baik. Itu hubungan diplomatik dan kemudian hubungan perdagangan. Bukan PhD BM. Cikgu ni memang boleh ajar BM. Lama cikgu ajar BM. Cuma cikgu tak nak buat kelas online sebab dah banyak sangat kelas. Cukuplah tu. Okey, ajar sejarah dengan geografi pun cukuplah. Okey, baik. Hubungan perdagangan. Okey, hubungan perdagangan dijalankan menerusi pembinaan pelabuhan dan juga hasil perdagangan tempatan. Pelabuhan dan hasil. Iaitu dari sudut pelabuhan. Macam mana hubungan perdagangan ni dijalankan menerusi pembinaan pelabuhan dan juga hasil ni cikgu? Baik. Caranya kalau kita lihat seperti negeri-negeri ni. Negeri-negeri ni kalau kita lihat pelabuhan, setiap negeri ni Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan ada pelabuhan dia. Dan pelabuhan untuk apa? Ingat pelabuhan adalah untuk aktiviti perdagangan. Maknanya dulu orang berniaga di pelabuhan. Bukan macam sekarang. Sekarang orang berniaga dekat pasar malam. Orang berniaga di shopping mall. Orang berniaga di kompleks membeli belah. Orang berniaga di kedai-kedai. Dulu tak. Dulu bawa barang berniaga kat mana? Pelabuhan. Bawa barang terus turun kat pelabuhan tu jugalah dia orang berniaga. Dia tak ada bawa pergi masuk shopping mall sebab dulu tak ada shopping mall. Dulu tak ada shopping mall. Okey, tak ada pasar raya, tak ada Giant, tak ada Tesco, tak ada. Okay. Ya, diorang akan letakkan di meja lah. Macam korang tengok filem Mat Kilau tu, kan diorang berniaga dekat atas meja kan. Sama lah macam tu. Diorang akan letak atas meja. Cuma dia tak adalah. Tak. Kalau kedai, dia ada dia punya bangunan. Kemudian ada penutup lagi, pun semua kan. Ini dia kata apa, buka, letak atas meja. Lepas tu ada juga yang letak kat bawah. Mengikut jenis barang. Itu zaman dulu. Ya, itu zaman dulu-dulu. Habis tu kalau yang jual tepui, bukan tepi jalan. Habis kalau yang jual tepi jalan tu boleh juga di pelabuhan lah. Di sepanjang pelabuhan tu dia orang akan berniaga. Sesama mereka di tepi jalan. Itu zaman dulu. Ingat, tu zaman dulu. Zaman sekarang tak boleh berniaga tepi jalan. Ingat. Tak pasal-pasal nanti kena tangkap dengan majlis bandaran. Jangan. Okey. Sekarang dah ada sistem. Ingat ikut sistem. Okey. Baik. Kerajaan-kerajaan dulu ada pelabuhan-pelabuhan. Okey, antara pelabuhan terkenal seperti Lembah Bujang. Kalau Kedah di Lembah Bujang. Kuala Merbuk. Ini. Okey, Kuala Muda. Okey, kemudian ditambahkan lagi dengan Sultan Muhammad Jiwa tadi. Okey, telah memperkemaskan penggunaan mata wang Kedah. Dah ada mata wang Kedah. Okey. Kelantan, Pangkalan Galuh. Atau Pangkalan Permata, dan mereka menggunakan mata wang logam dinar. Okey, logam dinar. Di sini. Kemudian Perlis, Pelabuhan Kuala Perlis. Okey, iaitu pertemuan cabang anak Sungai Perlis menjadi tempat pertemuan pedagang. Dan satu lagi Negeri Sembilan. Okey, iaitu Pelabuhan Pangkalan.
yang terletak di Sungai Ligi. Begitu. Okey, ini antara poin-poin penting lah dari sudut pelabuhan. Dan kemudian barang dagangan. Barang dagangan iaitu okey, apakah yang dijual? Contoh kedah, mereka memperdagangkan beras, garam, damar, kapur barus dan emas urai. Jadi ini antara barang-barang yang penting. Kedah juga membekalkan gading dan juga gajah. Okey. Kelantan, okey, emas. Ingat Kelantan emas, Kelantan memang emas. Jual emas. Perlis, beras dan biji timah. Beras dan biji timah. Nampak kaitan tu? Macam mana diorang jual gajah? Kau ingat jual gajah tu timbang apa? Main timbang-timbang kilo ke? Tak. Diorang bawa lah gajah tu. Ingat diorang dulu-dulu mereka pandai untuk menjinakkan gajah. Jadi diorang akan ikat ke tepi. Okey, ni gajah nak jual. Berapa ekor ni? 2 ekor, 3 ekor. Jual lah. Gajah yang hidup. Yelah gajah yang hidup. Diorang jual gajah yang hidup. Ya, dia bawa ke situ. Ya, betul. Kat tempat pelabuhan tu. Ya. Serius cikgu. Ya, betul. Orang dulu-dulu memang diorang pandai menjinakkan gajah. Diorang dulu gajah macam kucing. Diorang bela gajah macam bela kucing. Boleh bawa jalan-jalan. Boleh naik atas gajah tu. Hala ke sana, hala ke sini. Orang dulu-dulu. Bukan macam kita. Jumpa gajah lagi. Tak ambil banyak tempat ke kalau gajah tu tiba-tiba ganas tak? Tak. Gajah dulu dia pandai jinakkan gajah. Pandai jinakkan gajah. Dia orang tahu macam mana nak jinakkan gajah. Kita yang tak tahu. Kita tak tahu. Okey. Kita pandai pakai gajah je. Kita pandai pakai gajah. Macam mana tu cikgu? Kita pandai pakai gajah sebab sebab sekarang ni gajah jadi apa? Jadi kain pelikat. Kain pelikat cap gajah duduk. Kalau korang tengok kain pelikat, dia mesti ada lambang kat bawah dia tahu. Cap gajah duduk. Jadi ya, betul. Jumpa gajah dia macam kenapa bila saya jumpa gajah dia macam nak bunuh saya je? Kau tak tahu macam mana nak menjinakkan dia? Itu je. Kan? Orang dulu pandai, orang sekarang tak pandai. Tak pandai jinakkan gajah. Baik. Ya, dan Negeri Sembilan. Memperdagangkan biji timah, sirih, kayu gaharu dan kapur barus. Dengan Johor, Melaka. Inilah dia barang-barang yang didagangkan. Arif kata gajah haiwan yang ada perasaan paling banyak. Betul lah tu. Okay. So, inilah dia berkaitan dengan nota berkaitan nota ringkas bab yang ke-8. Baik, bila selesai kamu ulang kaji macam ni, baru kamu jawab soalan-soalan objektif. Baru jawab soalan-soalan objektif. Sebagai contoh macam soalan nombor 1 ini. Soalan nombor 1 ini iaitu kita lihat soalan nombor 1. Pusat pentadbiran baharu seperti berikut didirikan setelah seseorang pemerintah menaiki tahta Kedah. Iaitu Kota Sena, Kota Siputih, Kota Star. Mengapakah pusat pentadbiran Kedah sering bertukar tempat? Bila kamu dah study tadi, kenapa bertukar tempat banyak? Ya, jawapannya adalah kalau tak tahu guna teknik tembak. Muslihat tu apa? Muslihat itu adalah tipu helah. Muslihat tu ialah tipu helah. Siapa yang tak tahu muslihat? Muslihat tu tipu helah. Jadi itu tipu helah. So, kalau yang tak tahu jawapan, sila guna teknik tembak. Baik, teknik tembak, buang 2 dulu jawapan yang salah. Pusat pentadbiran Kedah sering bertukar tempat. Saya nak buang mana? Nak buang cara menarik pedagang asing. Salah.
takkanlah menarik pedagang asing pindah-pindah, kan? Kemudian untuk kemudahan mengawal kegiatan perdagangan, salah. So tinggallah A dengan C. Muslihat perluasan kuasa, takkan kota Sena, kota si putih tu nak meluaskan kuasa, salah. So tinggallah jawapan C. Tipu helah tu apa? Okay. Tipu helah tu sebenarnya cheat lah, cheat. Contoh macam apa? Korang macam pernah tengok magician? Pernah tengok magician? Kan dia buat macam ni, kemudian buat macam ni kan? Nampak sini tak ada, tak ada. You see? Kemudian tak ada kemudian tada! Kan? Okay. Baik. Tiba-tiba ada benda. Ish, macam mana? Guna muslihat. Tipu helah. Tipu helah. Dia trick. Yes, itu trick lah, trick. Bukan trick or treat. Trick or treat tu mana tu Halloween pandai? Bukan. Dia macam tu. Tip tara kan. Jadi macam tu. So so itu adalah trick atau dipanggil tipu helah atau muslihat. Okay. Boleh faham sekarang, Lily? Muslihat tu tipu helah ataupun trick. Trick lah, trick. Trick macam tu. Boleh Okay. Baik. Terpaksa aku jadi magician. Suka hati je. Baik. Okay. Seterusnya. Okay. Soalan yang pertama kita dah jawab. Okay. Kita guna teknik tembak. Nampak tak teknik tembak macam mana? Kita buang. Okay. Mana-mana soalan ataupun pilihan jawapan yang salah dan kita tembak mana yang tinggal. Soalan 2. Maklumat berikut berkaitan dengan negeri Kedah. Okay, Kuala Sungai Merebuk menghala ke Selat Melaka, Gunung Jerai puncak tertinggi. Apakah implikasi atau kesan daripada keadaan tersebut kepada Kerajaan Kedah? Kesannya adalah A, B, C, D. Tulis jawapan dia dekat Zoom chat. Jawapannya adalah okey, ada yang kata D. Okey, iaitu okey, baik, muncul sebagai pusat perdagangan. Ya, betul. Itu memang D. Sebab Kuala Sungai Merebuk, Gunung Jerai. Memang D, muncul sebagai pusat perdagangan. Jangan baca lagi. Terus kepada soalan ketiga. Ya, betul. Kalau korang baca lagi, korang akan padam jawapan ni. Dan kemudian korang akan tanda yang lain. Overthink, yes. Ya, betul. Betul, Ain. So, jangan baca lagi. Overthinking nanti. Terus kepada soalan lain. Kan? Kalau korang baca, mesti korang padam. Jangan buat, Dah, teruskan. Nombor 3. Okey. Nombor 3. Overthinking pun B pun boleh. Betul. Kalau overthinking nanti, cikgu risau nanti kamu kata, B pun iyalah. Kaya dengan hasil hutan. Kan? Kan? Jangan baca lagi. Terus. First impression, teknik first impression. Baik. Soalan yang ketiga. Sultan Muhammad kedua, antara pemerintah Kelantan yang masyhur, apakah sumbangan baginda? Tadi baru kita buat latihan. Iaitu membawa masuk buruh asing. Tak pernah dengar pun membawa masuk buruh asing ni, melampau sungguh. Mengasaskan kerajaan Kelantan. Asaskan kerajaan Kelantan bukan Long Yunus ke? Nampak di sini? Bukan Long Yunus ke? Salah ni. So jawapannya ambil 1 dan 4. Macam tu. So jawapannya adalah B. Nampak tak? Senang dah. Bila kita buat macam ni kan, senang dah rupanya. Senang. Soalan yang keempat. Penghulu luak yang berikut. Penghulu luak. Okey. Ting terus. Luak Negeri Sembilan. Telah bersetuju untuk menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau bagi dirajakan di Negeri Sembilan. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh mereka? Kesetiaan, kegigihan, permuafakatan atau bertanggungjawab. Kenapa dia orang ni tak boleh pilih sendiri ke? Kenapa dia orang mesti sanggup pilih anak Raja Minangkabau? Sebab mereka ni semua penghulu luak ini adalah masyarakat. Ingat mereka adalah masyarakat Minangkabau.
Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mesti ada raja. Jadi mereka tak boleh suka-suka hati pilih raja dia orang sendiri. Mereka mesti tanya kepada raja Minangkabau. Betul tak? Maknanya apa? Tandanya kesetiaan. Setia kepada raja. Nampak tak? Nak buat apa-apa, tanya raja dulu. Kita ada raja kan? Raja kita apa? Raja Minangkabau. Tanya raja dulu. You see? Nampak tak? Ya, jawapannya apa? Jawapannya kesetiaan. Setia kepada raja. Faham? Faham Orang dulu-dulu nak buat apa-apa, tanya raja. Tanya raja. Okay. So, nilai yang ditunjukkan ialah kesetiaan kepada raja. Yes. Baik. Kemudian, kita lihat di sini. Okay. Iaitu soalan yang ke-5. Jadual berikut menunjukkan tindakan Raja Melewar. Okay. Raja Melewar menghadap pemerintah Kesultanan Johor Riau. Raja Melewar menghadap pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Kenapa ya? Apa tujuan beliau? Okay. Sudah tentu kalau dia raja, jumpa pemerintah iaitu Raja Johor Riau untuk apa? Untuk mendapat pengiktirafan. Maknanya apa? Apa itu pengiktirafan? Saya Raja Melewar. Saya telah dilantik oleh ayahanda beta untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Saya beta berharap tuanku akan memberi pengiktirafan kepada beta. Jadi, so Raja Johor Riau kata apa? Sultan Johor Riau kata apa? Ada bukti? Ya, inilah alat buktinya iaitu nobat. Contoh nobat semua. Ya, macam official recognition. Betul. Jadi, bila dah tengok situ, Sultan Johor kata apa? Okeylah, beta beriktiraf. Tuanku Raja Melewar sebagai Sultan di Negeri Sembilan. That is what we call official recognition ataupun pengiktirafan. Kalau siapa-siapa yang tak jelas lagi, apa itu pengiktirafan? Ya, official. Ya, official recognition. Ya, betul. Okay. Baik, terima kasih banyak. Okay. So, itu maksud dia. Soalan nombor 6. Belum lagi. So, jawapannya apa? Nombor 5. Jawapannya adalah D lah. Jawapannya adalah D. Baik. Soalan 6. Aspek keserumpunan yang mewujudkan hubungan antara kerajaan. Keserumpunan maknanya persamaan. Kerajaan alam Melayu ini iaitu bahasa dan juga budaya. Betul? Bahasa dan juga budaya. So, nombor 6 jawapannya adalah A. Kan? Salah. Salah pula. Habis itu apa? Okey. 2 dan 3, budaya dan agama. Budaya dan agama. Bukan ke asas keserumpunan tu? Bahasa, budaya dan juga agama. Jawapannya adalah 1 dan 2. Betul? Asas keserumpunan ada berapa? Asas hubungan, asas hubungan. Faham tak ni korang ni? Nombor 3 ni agama. Ya, baik. Maknanya, asas hubungan dia macam ni. Asas hubungan. Dia ada 3. Ada 3. Iaitu yang pertama, keserumpunan. Kemudian yang kedua ialah geografi. Dan satu lagi ialah apa? Satu lagi ialah agama. Betul? Agama. Jadi di sini, soalan tanya tentang asas aspek keserumpunan. Maknanya, memang asas hubungan ni ada 3. 1, kemudian 2 dan juga 3. Tetapi soalan tanya yang ini sahaja. So yang ini sahaja mana boleh masuk agama sebab agama dah kat sini. Betul tak? So agama dah kat sini. Soalan tanya keserumpunan ni sahaja. Keserumpunan ini sahaja. Sebab tu
kita ambil bahasa dan budaya. Boleh faham Okey, baik, bagus. Okey, baik, bagus Sarah. Okey, itu asas hubungan. Dan ditanya aspek keserumpunan sahaja. Baik. Soalan 7. Maklumat berikut berkaitan dengan cara jalinan. Cara jalinan hubungan diplomatik negeri-negeri Melayu, pengiktirafan, bantuan pertahanan dan X. X ialah, okey, kita tahu X ialah perkahwinan diraja. Itu yang kita dah ulang kaji tadi. Itu soalan nombor 7 D. Soalan nombor 8. Okey, tahun 1775 Long Yunus berjaya menyatukan Kelantan. Long Yunus telah berjaya menyatukan Kelantan. Pemerintahan manakah yang memberikan pengiktirafan kepada baginda? Iaitu siapa yang memberi pengiktirafan kepada Long Yunus? Okey, adakah kerajaan Siam, Sultan Melaka, kerajaan Reman ataupun Sultan Terengganu? Jawapannya adalah D, Sultan Terengganu. Yang telah memberi pengiktirafan kepada Long Yunus. Okey. Baik. Okey. So hari ini kita lihat seterusnya soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Senarai berikut merupakan pelabuhan yang terdapat di Kedah, Pangkalan Lembah Bujang, Kuala Merbuk, Kuala Muda. Apakah kepentingan? Ingat, apa itu kepentingan? Fungsi, peranan. Okey, pelabuhan itu kepada kerajaan Kedah. Menjamin kedaulatan, meluaskan tanah jajahan, mengukuhkan keselamatan atau meningkatkan kemakmuran. Yang mana satu? Sila tulis jawapannya di Zoom chat. Kepentingan pelabuhan. Okey. Baik. Okey. Baik. Tak sure Okey, baik. Ini entah. Korang tengok betul-betul. Kau jangan entah sangat amal kopi. Saya tak pasti. Kau tengok betul-betul. Pelabuhan tempat apa? Pelabuhan tempat apa? Tempat jual ikan. Tempat berdagang pandai. Berdagang ataupun berniaga. Ya, mula-mula tempat berlabuh kapal. Kan cikgu cakap tadi, pelabuhan adalah tempat untuk kapal tu berhenti. Okey, kemudian mereka berdagang, berniaga, jual ikan. Okey, memanglah jual ikan, tapi dalam tadi tu ada jual ikan ke? Tak ada kan? Jual beras, biji timah, apa lagi? Mana ada jual ikan? Emas, kan? Baik. Kalau kamu dah berniaga, okey, kalau banyak kali berniaga, kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat kekayaan, betul? Bila kamu berdagang, berniaga, kamu akan dapat kekayaan, kemewahan. Jadi, yang mana satu jawapan yang menunjukkan kamu dapat kemewahan? Ya. So, kemewahan pastinya dikaitkan dengan kemakmuran. Nampak tak? Orang yang berdagang, orang yang berniaga akan makmur. Maknanya apa? Orang yang berdagang, orang yang berniaga akan kaya, akan mewah. Ya, dapat meningkatkan kemakmuran. Itu jawapan dia. Okay? So, make it clear. Berdagang, ada pelabuhan, ada berdagang, okey, meningkatkan kemakmuran. Jangan lagi kamu anggap kemakmuran tu aman. Bukan. Kemakmuran bukan aman. Kemakmuran ialah kemewahan, kekayaan. Sebab berdagang, berniaga. Ingat tu. Selalu nyanyi aman dan makmur, aman dan makmur. Bila tanya apa makmur? Oh, makmur tu maknanya aman lah. Takkan aman dan aman. Maknanya aman dan makmur, maknanya aman dan kaya. Kedaulatan juga terjamin. Kedaulatan itu maknanya apa? Dari sudut pertahanan. Ingat menjamin kedaulatan maknanya menjamin kemerdekaan. Kedaulatan tu kemerdekaan. Menjamin kedaulatan. Yelah kemerdekaan kerajaan lah.
kerajaan yang kukuh, kerajaan yang merdeka. Kerajaan yang kaya, kemakmuran kerajaan, kerajaan yang makmur. Nampak? Kerajaan yang makmur. So, kaitkan perkataan-perkataan itu. Jangan korang main faham-faham sendiri je. Faham betul-betul maksud perkataan tu. Baik. Okey. Okey, tak, dia macam nak kukuhkan keturunan raja, macam nak jawatan cikgu kekal. Bukan. Okey, menjamin kedaulatan tu maknanya menjamin kerajaan itu daripada diserang oleh negara lain. Itu menjamin kedaulatan. Kedaulatan tak semestinya kedaulatan raja. Kedaulatan kerajaan, bila ada raja, ada kerajaan tak? Ya. Kalau tak ada raja, ada tak kerajaan? Tak ada. Nampak tak? So, raja tu penting, okey, untuk menjamin kedaulatan kerajaan. Jadi menjamin kedaulatan maknanya apa? Menjamin kerajaan itu dan raja itu supaya dia tidak tergugat dan sentiasa kukuh. Itu maksud menjamin kedaulatan. Menjamin kemerdekaan negara itu. Menjamin pemerintahan negara itu. So, ingat, pemerintahan dan perdagangan berbeza. Dua item yang berbeza. Dua item yang berbeza. Baik. 10. Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negeri Melayu yang lain. Apakah kesan hubungan tersebut? Ingat, hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan. Kesannya, okey, meluaskan jajahan negeri? Tidak. Menjamin kedaulatan negeri? Ya. Meningkatkan kemakmuran negeri? Ya. Menjimatkan perbelanjaan negeri? Salah. Tak ada kaitan. So, jawapannya 2 dan 3. Jawapannya adalah C. Begitu. Okey. Baik. So, alhamdulillah kita telah berjaya